Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Rafizi Ramli kembali semula bersuara. Ini berkait dengan kenyataan beliau dan rancangan terkini beliau bersama dengan PKR Kerajaan dan tindakan beliau meminggirkan diri ataupun berehat daripada jawatan beliau. Kata Rafizi dalam kenyataan rasmi kemarin, perbezaan pendapat jangan heret penjawat awam bagi tujuan intimidasi. Pemilihan Parti Keadilan PKR 2025 yang baru berlaku mengundang pelbagai pandangan dan reaksi dari banyak pihak, termasuklah dari kalangan anggota dan bukan anggota. Perkara ini sudah dijangka, memandangkan keadilan ialah parti utama di dalam kerajaan persekutuan. Jikapun perbezaan pendapat mengenai perjalanan dan keputusan pemilihan keadilan tahun 2025 dilihat tidak sealiran dengan kepimpinan kerajaan persekutuan, ia adalah satu cabaran yang wajar ditangani dengan berhema. Sebarang bentuk tekanan dan intimidasi akan menguatkan lagi persepsi rakyat bahawa pentadbiran sekarang cepat menggunakan kuasa dan tidak mempertahankan hak rakyat untuk berbeza pandangan. Sejak seminggu lepas, saya telah menerima aduan-aduan dari orang biasa yang telah diambil tindakan yang berbeza-meza mengikut tindakan-tindakan ini, termasuklah kata Rafizi Ramli. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, satu produk ini bukan ubat, ini Transfer Factor for Life. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Untuk menjadikan kita sehat semula, kuat semula, produk ini jawapannya. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita, membuatkan kita sembuh daripada dalam. Ia seperti askar-askar badan yang menjadi kuat semula. Siapa yang berminat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli dalam lampiran E, kandungan yang diadu. Kandungan hanyalah pandangan peribadi beliau mengenai pemilihan keadilan 2025. Dalam satu lagi lampiran yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli, laporan polis oleh isteri mengenai intimidasi. Dan lampiran C, notis siasatan oleh SKMM, lampiran D, senarai rampasan oleh PDRM. Perkara ini turut berlaku kepada orang awam lain yang banyak mengulas mengenai pemilihan keadilan 2025. Saya dimaklumkan bahawa antara akaun-akaun di platform X yang diadu termasuklah Pah Bedah 41, Malaysian Affair, Mariox Hartanah Timur, Pejuang PH dan bermacam-macam lagi akaun-akaun di platform X yang diadu oleh mereka. Kata Rafizi Ramli, saya percaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Yang Berhormat Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi tidak memberikan arahan agar orang awam seperti ini dikenakan tindakan. Kemungkinannya ada watak-watak tertentu yang berselindung di belakang nama-nama menteri mereka yang memberi arahan kepada SKMM atau PDRM untuk menekan orang awam hanya kerana pandangan mereka mengenai pemilihan keadilan 2025 tidak sealiran dengan pandangan watak-watak ini. Oleh itu, saya menasihatkan supaya perkara ini dihentikan serta-merta, kata Rafizi. Saya telah pun berbincang dengan peguam-peguam sukarela yang akan mewakili orang awam yang dikenakan intimidasi seperti ini. Jika ada pelanggaran peraturan atau undang-undang, orang awam yang menjadi mangsa intimidasi seperti ini akan dinasihati untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya. Saya menasihati pimpinan politik yang diberi amanah untuk mentadbir kementerian masing-masing supaya tidak mencampur aduk pandangan politik dengan urusan rasmi kerajaan. Saya juga menasihati penjawat-penjawat awam supaya tidak terheret dan tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu
yang mencampuri aduk tanggung jawab harian sebagai penjawat awam dengan tindakan politik seperti ini, kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kenyataan terkini Rafizi yang memang sangat disokong oleh banyak pihak. Apabila Rafizi menyatakan bahwa beliau percaya ini bukan tindakan Anwar Ibrahim dan ini bukan tindakan YB Fahmi Fadzil. Ada menteri yang memberi arahan. Kata beliau, mungkin ada watak-watak tertentu yang berselindung di belakang nama-nama menteri mereka yang memberi arahan kepada SKMM atau PDRM untuk menekan orang awam. Hanya kerana pandangan mereka mengenai pemilihan keadilan 2025 tidak sealiran dengan pandangan watak-watak ini, kata Rafizi. Oleh itu, beliau menasihatkan supaya perkara itu dihentikan serta merta. Saya juga yakin ini bukanlah arahan daripada Perdana Menteri, bukan juga arahan daripada Menteri Komunikasi. Siapakah watak-watak tertentu ini? Anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang kemarin, Rafizi Ramli mengeluarkan kenyataan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Tapi sebelum saya bacakan kepada anda keputusan Rafizi Ramli berkaitan dengan masa depan politik beliau, saya ingin ingatkan semula kepada anda bahawa Rafizi sudah menyatakan bahawa beliau mempunyai pelan tersedia untuk masa depan politik beliau. Secara peribadi, saya sangat melihat Rafizi akan kembali semula kepada politik dan tidak akan mengkhianati PKR. Beliau bukan seperti Azmin Ali, bukan seperti Zuraida Kamarudin. Azmin Ali adalah seorang pemimpin politik yang strategik, berfikiran matang dan tidak akan sama sekali mengkhianati parti yang mengangkat beliau. Sudah banyak kali terbukti. Pertama terbukti ketika Rafizi Ramli mengambil cuti panjang dalam dunia politik ketika tahun 2020. Pada waktu itu kelihatan PKR dan Pakatan Harapan menjadi sebuah parti yang lesu. Apabila Rafizi Ramli tidak melibatkan diri dalam peperangan politik. Akhirnya, Pakatan Harapan dan PKR memang sangat kelihatan lesu dan seperti tidak berbuat apa-apa. Namun demikian, walaupun itu berlaku, Rafizi tidak mengambil tindakan bodoh meninggalkan PKR. Sudah tentu kali ini Rafizi juga akan mengulangi perkara yang sama. Beliau tidak akan tinggalkan PKR. Dan saya rasa Rafizi sedang mengatur dunia politik yang lebih besar peranannya, lebih dalam kesannya. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua satu produk Transofactor for Life. Produk ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Ini ialah produk yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi bodoh. Dengan daya imun badan yang lemah dan bodoh, ia akan menjadikan kita mudah diserang oleh penyakit. Imun badan itu ialah seperti tentera. Dia mempertahankan kita daripada dalam dan daripada luar untuk tidak kena penyakit. Apabila daya imun badan kita menjadi kuat, tentera di tubuh badan, dalam tubuh badan kita jadi kuat, ia akan menyerang penyakit dan kita akan sembuh daripada penyakit itu melalui peningkatan daya imun tubuh badan kita. Semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan kita. Jadi siapa yang berminat boleh menghubungi nombor yang tertera. Ingat, pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai anda terlambat. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Saya merasakan secara pribadi isu tentang rehatnya Rafizi Ramli daripada dunia politik tidak akan berpanjangan. Beliau pasti akan mengambil keputusan. Dalam masa yang terdekat, beliau akan kembali menyatu bersama Nurul Izzah Anwar dan bersama dengan Anwar Ibrahim semula. Biasalah, dalam dunia ini tiada satu pun yang sempurna.
Biasalah tuh, apabila seseorang itu letih, penat, dia akan berehat dan tidak akan berhenti. Rafizi dijangkakan akan kembali semula bersama dengan kerajaan. Dan yang lebih menggemparkan kita ialah satu sumber yang sangat boleh dipercayai telah pun menghubungi dan telah pun memberitahu bahwa Rafizi Ramli akan dipujuk oleh Anwar Ibrahim. Dan ada satu usaha menurut sumber itu untuk memujuk Rafizi Ramli kembali semula membatalkan permohonan peletakan jawatan tersebut bersama Nik Nazmi. Menurut sumber yang boleh dipercayai itu, Rafizi akan membatalkan permohonan peletakan jawatan itu, dan Anwar Ibrahim juga akan membatalkan atau tidak meluluskan peletakan jawatan tersebut. Dan sudah tentu ini satu berita yang baik untuk kerajaan Malaysia, dan sudah tentu ini satu berita yang buruk dan mengecewakan Perikatan Nasional termasuk Atok Tun Mahathir, kerana tiada jalan lagi mereka untuk melihat porak-porandanya PKR dan Pakatan Harapan. Apabila pendapat anda sekalian? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.